alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Jadi kita sambung. Tadi kita belajar tentang sejarahnya. Sekarang kita mengenal akan siapa itu ahli sufi. Ahli sufi ini ada 6 perkara yang ada pada diri dia. Pertama, dia mesti ada ilmu yang yakin, di mana Allah berfirman dalam surah At-Takasur, dengan ilmu yang yakin la tarawunnal jahim, dengan ilmu yang yakin neraka Jahannam pun kamu boleh melihatnya. Jadi pertama, dia mesti ada ilmu yang yakin. Kedua, dia mesti ada mata hati yang tajam. Mata hati yang tajam. Ketiga, dengan ilmu yakin dan mata hati yang tajam, dia melihat, dia menyaksikan kebenaran ilahi. Yang keempat, setelah melihat, menyaksikan kebenaran ilahi, maka jatuhlah air matanya. Turun ke pipinya. Dengan segala tawadu, rendah diri. Ini yang dia saksikan dengan ilmu yang yakin, dengan mata hati yang tajam. Dia menyaksikan kebenaran, yaitu sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang bawa dia menangis dalam kesedaran, atau yang membuat dia tawadu, rendah diri. Keempat, sesudah itu dia sampai ke makam keridaan, berdamai, tenteram, puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rida pada Allah, Allah rida kepada dia. Jadi kita kalau lihat ahli sufi ni, orangnya damai dengan Allah, aman dengan Allah, tenteram. Apa juga ujian Allah bisa diterimanya. Tetapi ini 5 fakta ahli sufi. Sukar orang ramai bisa melihatnya. Hanya ahli sufi, dengan ahli sufi kita faham. Orang ramai enggak bisa dapat melihat kelebihan ahli sufi itu secara jelas.
Yaitu dia ada ilmu yang yakin, mata hati yang tajam, menyaksikan kebenaran, menangis dalam tawadu, keinsafan. Yang dia menyaksikan adalah kebesaran Allah SWT atau sifat-sifat agung Allah SWT. Kelima, dia bisa menerima takdir secara menyeluruh. Makna dia redha, apa juga takdir dia redha. Dia rasa puas, dia redha kepada Allah SWT. Ini lebih bersangkut dengan af'al Allah SWT. Perbuatan Allah SWT seperti turunnya tsunami, gempa bumi, coronavirus, SARS. Dia tenteram, redha, bisa menerima. Keredaan. Ini 5 perkara bagi orang awam sukar mereka mengerti atau memahami atau melihat kepada diri ahli sufi itu. Yang selalu yang orang awam melihat pada diri ahli sufi itu dan selalu diperkatakan ialah perkara yang ke-6, iaitu ibadah ahli sufi. Pertama, dalam ibadah, ahli sufi sentiasa ingat pada Allah SWT. Itu yang panggil zikrullah. Zikrullah mana ingat Allah. Ingat. Zikrullah, ingat Allah. Sentiasa ingat. Seperti lilin yang menyala di waktu malam yang gelap, maka dijaga lilin itu supaya tidak padam. Begitulah zikrullah ahli sufi, sentiasa dia berjaga, sentiasa dia mengingati Allah. Kedua, ini orang malam bersengkang mata, malam beribadah, tahajud sebanyak rakaat yang dimampunya. Lain-lain lagi salat sunnah seperti witir dan lain-lain lagi. Dan tahajud itu rakaatnya tidak ada maksimah. Seberapa yang kamu boleh buat, bisa buat. Malam dia bersengkang mata sampai subuh. Lagi sekali ya, zikrullah dia tidak pernah berhenti, sentiasa. Kedua, dia bersengkang mata di waktu malam. Makna dia tidak tidur, dia bangun separuh malam, 3 suku malam untuk beribadah sampai ke subuh. Ketiga, siang dia berlaparan puasa. Saya kalau musafir saya enggak puasa, tapi di negeri saya puasa setiap hari, melainkan hari Ahad untuk masyarakat. 6 hari seminggu udah bertahun puasa sunat. Malam bersengkang mata, siang puasa. Ada masa membaca Al-Quran, banyak sedekah di jalan Allah SWT.
hati sentiasa mencintai makhluk-makhluk Allah. Dan senantiasa takut kepada Allah SWT. Inilah selain dia amalan-amalan yang fardu yang dibuatnya. Jadi ahli sufi itu lebih terkenal pada ibadahnya. Sentiasa zikrullah, malam bersengkang mata, siang berlapar-laparan. Itu yang dibuat oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Haristah, sehingga seolah-olah dia boleh melihat arasy Allah terkeluar daripada langit. Bila Rasulullah mendengar ini, Rasulullah berkata, Haristah, kau sudah kenal keimanan. Istiqamah, istiqamah, bertahan, teruskan, bertahan. Inilah ciri-ciri ahli sufi. Kalau kalian mau menjadi ahli sufi, persilakan, saya akan terangkan. Kalau enggak mau pun okey. Tetapi kalau sudah ditulis di lauh mahfuz, kamu tak ada pilihan. Tetap terjadi ahli sufi juga. Cuma saya terangkan juga macam mana ahli sufi itu. Jadi syarat asas mempunyai ilmu yang yakin. Kedua, mempunyai mata hati yang tajam. Ketiga, melihat kebenaran, sifat-sifat agung Allah SWT. Keempat, air mata berjatuhan dalam tawadu dan rasa keinsafan. Mempunyai ilmu yang tajam pertama. Saya beri contoh dulu. Nampak tak ini? Kertas warna apa ya? Kertas warna apa ya? Ini dikatakan ilmu, kamu sudah tahu. Kertas warna putih. Jadi ini ilmu yang kamu sudah tahu. Dan saya tutup. Ya. Sekarang kamu hanya lihat tangan saya, betul tak? Betul tak? Enggak betul. Saya tanya, di dalam tangan saya ada apa ya? Kertas. Itu dia ilmu yang yakin. Walaupun kamu tidak nampak. Betul tak? Kamu nampak dengan mata ini kertas putih? Enggak lah. Kamu melihat dengan mata hati kamu. Kertas apa ya? Tetap putih ya, bukan merah ya, bukan hitam ya. Begitu yakin kamu karena ilmu yang yakin. Faham? Seperti kamu tengok ais ya, di Malaysia pakai air batu, ais. Es. Oh, es. Sorry. Es, okey. Es ya. Es. Saya masih belajar ya Indonesian. Es, Stella, es, okey. Kamu melihat es ya. Di sebalik es itu apa ya? Tapi kamu lihat es, tapi kamu nampak air, betul tak? Kenapa kamu bisa lihat air? Ilmu yang yakin. Karena ilmu yang yakin. Itulah ahli sufi, dia mesti ada ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin tu dia kenal Allah SWT. Ya. Jadi itu yang Allah firmankan di dalam surah At-Takasur.
Jika kamu ketahui dengan pengetahuan yang yakin, neraka Jahannam pun kamu boleh melihat. Ilmu yang yakin. Jadi kita pelajari dulu ilmu yang yakin ini sebelum kita lihat kebenaran yang membuat kamu menjadi tersentak, mungkin nangis, mungkin gugup, tersentak, tersedar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ilmu yakin kita belajar tentang pencipta. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan Allah saja ada, Rasulullah berkata. Tak ada apa pun dengan dia. Bermakna dia tu tunggal, betul enggak? Kalau cowok maknanya dia bujang. Betul enggak? Enggak ada partner. Bujang. Allah tunggal. Enggak ada partner, tunggal. Kan? Itu kita tahu. Tak ada apa pun bersama dia. Kita kenalkan pencipta kita. Pertama, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Allah enggak ada awal, enggak ada akhir. Ciptaan ada ya. Betul enggak? Betul tak? Jangan pusing ya. Awas kau pusing ya. Lagi sekali saya tanya. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Setuju enggak? Manusia berawal dan berakhir. Setuju enggak? Betul lah? Enggak pusing ya? Betul lah? Baik, saya tanya. Dan kita masuk surga kekal selama-lamanya. Apa macam? Boleh enggak? Boleh enggak? Masuk ke surga kekal selama-lamanya. Bisa atau enggak bisa? Ah, tak dengar. Enggak bisa. Kalau bisa, kita tidak akhir, tak ada akhir. Betul enggak? Tak ada akhir. Jadi kita nampak Allah, halo bro. Tak ada akhir. Dia tak ada akhir, kita tak ada akhir. Sudah jadi brother, betul? Halo bro. Tak ada. Betul enggak? Setuju ya? Jadi bila kita dah masuk syurga, penghabisan kita binasa enggak binasa? Binasa. Itu dalam suratul Hud Allah berfirman, duduklah kamu dalam syurga ini selagi ada langit dan bumi syurga ini, atau aku kehendaki yang lain. Jadi di situ bila akhirnya kita mau melihat yang di luar Lauh Mahfuz tu, maka terbuka tirai nur, maka cahaya nur dari tirai nur itu, apa dia, cahaya dari zat yang di luar tu habis di dalam Lauh Mahfuz. Dengan Lauh Mahfuz sekali habis, dengan kita dalam syurga habis sekali. Duduklah kami dalam syurga ni selagi ada langit dan bumi. Jadi bila cahaya dari zat yang di luar tu, bila tirai nur terbuka, masuk, habis Lauh Mahfuz. Pasal kita mau melihat yang di luar. Ditanya Rasulullah, bolehkah kita lihat yang di luar? Kita ingat kita boleh lihat Allah yang di luar. Boleh, dibukanya tirai nur tu. Saya tanya kamu ya, kalau tak dibuka tirai nur, kita binasa ke enggak binasa? Tak binasa ya. Kenapa kita mau lihat di luar? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Hah? Ah, tak dengar. Takdir. Mesti minta dia. Betul tak? Mesti minta dia. Sudah tertulis ha? Tak boleh lari. Pasal tak kekal. Tak minta kekal. Mesti minta dia. Maka terjadi. Sama juga, itu pasal Nabi Adam berkata, bila Nabi Musa berkata pada Adam alaihissalam, kerana kamulah kita semua terkeluar dari syurga.
Musa alaihissalam berkata pada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam menjawab, "Ya Musa, kalamullah." Ya Allah berkata-kata dengan kamu kalamullah. Tidakkah kau tahu sebelum aku dijadikan, 40 tahun sebelum aku dijadikan, sudah tertulis aku akan makan buah khuldi. Itu sudah tertulis. Jadi bila aku diciptakan, aku makanlah. Sudah tertulis. Kamu aku nak buat? Aku makanlah. Kan? Tapi dalam Al-Quran Allah menulis syaitan menggodanya. Tak. Nabi Adam sudah tertulis. Betul tak? Ada pilihan. Ada, mesti makan yang ngam. Saya tunjuk juga lagi, ada pilihan tak? Sekarang kaum Hawa tengok kamu memang bagian sini ya. Lihat sendiri ya. Kamu dilahirkan kaum Hawa, ada pilihan enggak? Ada malaikat tanya, mau jadi Hamid ke Hamidah? Ada. Ada enggak? Tapi kamu lahir, bapaknya tu, Mak Bidan, Hamid ke Hamidah? Hamidah. Alamak, udah 12 ini. Dia Muhammad dan Mak Bidan, 12. Ada pilihan enggak? Tak ada pilihan. Ada malaikat tanya, "Woi, kamu lahir mau hidung macam gini kau tajam sikit?" Ada. Lahir aja macam ditabrak di hidung dekat perut. Ada pilihan enggak? Ya ada. Sudah dituliskan. Jadi kita mesti berawal dan berakhir. Tak boleh lari. Awal dah. Siapa yang tidak berawal dan tidak berakhir? Allah Subhanahu wa taala. Dia tiada permulaan dan tidak berakhir. Kan? Dia wujud yang tunggal. Tak boleh ada dua. Kalau ada dua suami bergaduh, betul tak? Salah suami isteri pun bergaduh. Kan? Itu pasal saya ada dengar satu orang cakap, nasib baik kahwin dengan isteri buta. Kenapa? Bila dia marah, dia ingat tembok itu aku, dia maki tembok. Otak dia bagus. Jadi Allah wujud yang tunggal, tak ada dua. Satu, Allah berfirman kalau ada dua, sudah jahanam ni dunia, tidak boleh aman. Dan sekiranya ada Tuhan selain Allah, tentulah rosak binasa langit dan bumi. Dan sesungguhnya Allah sudah ada sebelum ada yang lain. Allah sudah sedia ada sebelum wujud segala-gala, sebelum wujudnya zaman dan tempat sudah ada. Dan kita lihat ni, sekiranya Allah didahului oleh tiada, dia tidak boleh jadi Tuhan, sudah ada tiada. Jadi dalam buku agama ada kesilapan di sini. Dikatakan kita dijadikan daripada tiada, itu suatu silap tu. Tiada pun tak ada. Kalau Allah ada, sebelah dia tiada. Kita daripada tiada. Tak boleh. Tiada pun mafi, tak ada. Amai le apa ile. Tiada pun tak ada. Allah saja ada. Kalau tiada ada, berarti ada dua. Satu ada, satu tiada. Tak boleh. Kan? Itu pasal Profesor Ramadan berkata, sekiranya Allah didahului oleh tiada, jika demikian halnya maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Sudah ada dua, tiada pun tak ada.
tunggal, tunggal. Tak berawal, tak berakhir, tunggal. Dan tidak apa pun, tiada apa pun bersama dia. Itu Rasulullah kata, tiada apa pun bersamanya, tak ada apa pun. Jadi dia tidak dilahirkan atau dia tidak melahirkan, kan? Macam Kristian berkata dia ada anak, Isa itu adalah anak Tuhan. Tak ada apa pun bersama dia, tak ada, kan? Kalau dia tunggal, tak ada apa pun bersama dia. Jadi bila dia firman kun, pada siapa? Pada diri dia. Betul. Kamu tengok, kamu ada rumah di tepi tasik. Tasik itu panggil apa ya? Kolam apa? Danau. Danau, danau. Kita di Malaysia, Singapura, tasik. Kamu ada rumah di tepi danau. Wah, kamu main-main dengan air di danau itu, tangkap ikan dan sebagainya. Malam loh kamu tidur. Pagi kamu bangun, kamu lihat permukaan danau tu semua ais. Tak ada air, ais. Sorry, es. Semua itu es. Tak ada air. Saya tanya ayah, mana itu es datang? Air di mana? Ya, pasal yang ada air di danau itu. Jadi bila dia firman kun, yang lain enggak ada, hanya dia firman pada siapa? Pada siapa? Dirinya sendiri. Kalau dia firman pada yang lain, sudah ada 2 wujud. Boleh jadi 3 wujud, boleh jadi 4 wujud. Enggak bisa. Dia mesti firman pada diri dia, tak boleh pada yang lain. Maka kun, jadilah. Lalu jadilah ciptaan. Saya berhenti sini, saya terang sikit dalam. Kristian berkata, perkataan jadilah inilah perkataan yang bersama Tuhan. Dan inilah perkataan yang menjadi separuh Tuhan ataupun sebahagian Tuhan. Ya. Be, ya, dia be. The word is with God and the word is, dia cakap is God, mana sebahagian daripada Tuhan. Ini Kristian lah. Be perkataan. Kita pun nanti akan tengok di sini. Kita akan kembali tengok lah. Bila Allah firman kun, terjadi ciptaan. Adakah perkataan kun dulu ke ciptaan dulu? Ya. Pasal apa? Adam katakan kalam dulu. Adam kata ini dulu, itu dulu. Mana dulu, ini dulu ke kun dulu? Ya. Tapi kita kata zat dulu. Macam mana zat dulu? Kalau dia firman kun boleh terjadi semua. Nanti kita kembali di sini. Ya. Jadi bila firman kun pada diri dia, pada diri dia, dan kita tengok di sini. Ini yang Imam Imran Hussein mengatakan, apa perhubungan ciptaan dengan pencipta? Adakah ciptaan dan pencipta dua makhluk, apa ya, entity apa ya dalam bahasa, dua kewujudan. Adakah pencipta dengan ciptaan dua kewujudan? Kalau ini benar, tauhid runtuh. Permulaan ada 2. Imran Hussein.
Dan inilah kedudukan ulama syariah, ahli syariah. Setiap masa ada dua, ciptaan dan pencipta. Setiap masa ada dua, ciptaan dan pencipta, kan? Tapi ini Imam Hussein dia, kalau ada dua, runtuh tauhid, permulaan ada dua, tak boleh. Saya beri contoh ya, tengok ya. Misal kata ini yang depan Nas, kata Nas ini dia apa nama, taruh Nas binti Ahmad, kan? Saya nama Husain binti Ahmad, bin Ahmad, sorry, Husain bin Ahmad. Yang ketawa cari gaduh. Okay. Nas binti Ahmad, Husain bin Ahmad. Kita kan adik-beradik betul tak? Dua-dua bapak sama betul tak? Mak pun sama ya. Berarti kita satu keluarga ke dua keluarga? Satu keluarga. Tapi kalau dia binti Ahmad, saya binti Hasan bin Hasan, kita satu keluarga ke dua keluarga? Dua keluarga. Jadi kalau kita datang daripada bukan Allah, kita ada dua bahagian, dua bukan satu. Faham? Bila dia kun, bukan pada diri dia, daripada diri dia terjadi kita, daripada yang lain sudah ada dua. Kalau saya terjadi daripada yang lain, misal kata Allah A, saya terjadi dari unsur B. Saya ini A punya ke B punya? B. Kata saya mesti sembah B, bukan A. Faham ni? Ya. Tapi kerana saya terjadi daripada diri dia sendiri, daripada A, maka saya sembah A. Kalau saya datang daripada B, mengapa saya mesti sembah A? Betul tak? Kalau kamu rakyat Indonesia, kenapa mesti kamu tunduk pada negara yang lain? Negara Indonesia. Begitu kalau kita di unsur kita daripada selain daripada Allah, mengapa kita mesti sembah dia, sujud pada dia? Kita datang daripada lain, kita keluarga lain, dia lain. Itu pasal tak boleh ada dua, tak boleh ada makhluk dan pencipta dua, tak boleh. Saya beri contoh lagi, biar tak usah bingung. Nampak ada bingung sikit ni. Nampak saya berjari, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak arwah. Nampak jari saya tak? Nampak ya? Sekarang saya goyang-goyangkan. Ya. Siapa goyangkan? Saya. Walaupun ini jauh daripada saya goyangkan. Saya yang goyangkan, bukan jari ni goyang sendiri. Saya. Taruh ini ekor gajah. Ekor tu goyang sendiri ke gajah goyangkan? Gajah. Jadi kalau kita terjadi dekat sini, misal kata terjadi di ujung jari dia, dia yang gerakkan. Macam gajah, dia gerakkan. Tetap sebagian daripada gajah, tetap sebagian daripada saya. Ya. Jadi tak boleh ada dua wujud, satu saja. Itu pasal inna lillahi wa inna ilaihi. Apa maknanya? Daripada Allah kepada Allah kita kembali. Ya. Maka Allah firman pada diri dia, dia hanya mengata kepada dirinya, jadilah, lalu jadilah ia ciptaan.
Dan Allah pernah berfirman pada diri dia. Rasulullah bersabda, Allah berfirman pada diri dia, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan di dalam Al-Quran ada juga dia menetapkan, mana dia berfirman pada dirinya kasih sayang. Dia berfirman pada diri dia kasih sayang. Dia mempunyai kasih sayang pada kita semua. Ya, itu berkenaan pencipta. Kita masuk pada ciptaan, ya. Jadi kita dah tahu pasal pencipta. Ada pertanyaan? Ha? 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 Saya ingat kau macam gigi palsu yang jatuh ke apa kan? Udah ya. Tapi kita balik semula pada pencipta, kita tengok balik semula. Okey, balik semula ya, kita ingat balik semula. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, betul? Dia tunggal, betul? Tak berawal, tak bertunggal. Tidak ada apa pun bersama dia, betul enggak? Dan dia, kepada siapa dia firman kun? Pada diri dia, ya? Pada diri dia. Okey. Sekarang kita pada ciptaan. Bila dia firman pada diri dia, fahaman wahdatul wujud mengatakan kesemua diri dia terzahir, menjelma, terzahir menjadi kesemua ciptaan. Seluruh diri Allah terzahir atau manifestasi ataupun menjelma menjadi kesemua ciptaan. Faham? Baik, sekali saya tanya, so jangan lupa. Bila dia firman kun pada siapa? Fahaman wahdatul wujud mengatakan kesemua diri dia menjadi ciptaan. Kesemua. Saya mau tanya ya, ciptaan ramai ke Allah ramai? Allah satu ke Allah ramai? Satu. Ciptaan ramai ke satu? Jadi Allah tu satu. Bila dia firman kun, dia menjadi semua ciptaan. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Faham tak? Faham? Tengok ni ya. Berapa botol ada? Ya. Tapi unsur ni apa? Plastik. Satu plastik, dua botol. Ya, plastiknya satu, dua botol lah. Begitu bila Allah firman kun, satu diri dia menjadi semua ciptaan. Ini dua botol dalam satu plastik. Ya, ini ciptaan yang ramai dalam Allah yang satu. Allah yang satu dalam ciptaan yang ramai. Faham? Faham wahdatul wujud? Ini Sayyidina Ali tidak terima. Tidak terima. Tapi sebelum itu, jadi faham, satu dalam ramai, ramai dalam satu. Betul tak? Ini fahaman wahdatul wujud. Jadi dia punya posisi mau jaga. Ini pun Allah
yang dalam ramai ini pun Allah. Jadi dia pakai aku adalah aku. Tapi sini aku, sini A kecil AKU, sini A besar AKU. Aku adalah aku. Kau K besar adalah kau K kecil. Dia D besar, dia D kecil. Dia main kat sini. Tengok Rumi punya syair. Rumi punya wahdatul wujud keras. Aku adalah dia D kecil. Dia main dekat sini. Mau jaga ini puisi wahdatul wujud. Sayyidina Ali, halau dia punya pengasas Ibnu Sabah. Bila Ibnu Sabah sudah dihalau di ke Madain, pengikut-pengikut dia jadi-jadi. Jumpa Sayyidina Ali, engkaulah dia. Dia cakap pada Sayyidina Ali kan, engkaulah dia kan. Cakap pada Sayyidina Ali, engkau K kecil adalah dia, D besar. D itu besar siapa? Allah. K kecil siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, siapa tu dia? Engkau adalah Allah. Dia perintah Sayyidina Ali, tangkap mereka, ikat dan bakar sampai mati. Habis. Ini dalam sirah Islam. Tidak boleh diterima. Kan? Sekarang balik pada soal pokok. Balik. Bila ini ditolak, ingatlah ini jam itu jam belum keluar. Tarikat belum keluar. Ini zaman sahabat. Tarikat belum keluar lagi. Wahdatul wujud sudah keluar. Kan? Jadi bila ini mereka sudah takut, ahli tasawuf sudah takut mau mengatakan dia firman pada diri dia, nanti kena bakar. Kan? Jadi dia cool kepada diri dia, wahdatul wujud. Tak boleh. Apa mau buat? Bikin begini ya. Separuh Allah menjadi separuh Muhammad. Kan, separuh nur Allah menjadi separuh nur Muhammad. Atau separuh ruh Allah menjadi separuh ruh Muhammad. Potong dulu. Lepas itu yang separuh ini berfirman pada yang separuh ini. Jadi yang separuh Muhammad menjadi ciptaan. Jadi kita semua daripada nur Muhammad atau ruh Muhammad. Tidak ada dalil hadis yang dia kata aku daripada Allah, korang semua daripada aku, itu hadis yang palsu, dibuat-buat. Tidak ada. Rasulullah tak pernah cakap dia separuh Tuhan. Sahabat-sahabat tak ada pernah mengatakan Rasulullah separuh Tuhan. Buya Hamka mengatakan mereka yang berfahaman ini sudah menaik martabat Rasulullah seperti Kristian menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Rasulullah separuh Allah. Dan mereka mengatakan Ahmad tanpa M, bil mim, tak ada M atau mim, jadi Ahad. Tidak berbeza Allah dan Rasulullah. Astagfirullah, tak ada beza lah. Maka difatwakan sesat di Malaysia. Wahdatul wujud Nur Muhammad difatwakan sesat. Ya, kita imbas kembali. Wahdatul wujud, bila Allah firman pada diri dia, ke semua diri dia menjadi ciptaan. Betul tak? Betul enggak? Tapi bila Nur Muhammad, sebelum dia firman pada diri dia, apa terjadi pada diri dia? Apa terjadi? Terbagi dua. Separuh Allah, separuh Muhammad. Dan kita terjadi dari separuh Allah ke dari separuh Muhammad? Daripada separuh Muhammad.
Allah boleh terbagi dua macam sandwich. Wadah wujud semua, Nur Muhammad separuh. Separuh kata. Jadi ini pun tidak boleh diterima. Kita punya ulama yang berwibawa, Dr. Yusuf Qaradawi pun mengatakan tidak ada dalil. Dia fatwakan tidak ada dalil yang menunjukkan kita ni daripada Muhammad. Tidak ada dalil. Rasulullah tak pernah cakap ini. Empat sahabat Khalifah Rashidin tidak pernah cakap ini. Kita semua mentabatkan Rasulullah seperti Abu Abka berkata, seperti Nabi Isa dah jadi Tuhan. Tak boleh. Dia manusia biasa yang diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Faham tak tentang Nur Muhammad? Faham tak? Mau jaga ini. Kalau kita masuk tarikat ada ini dua, lari. Tidak betul. Tidak betul. Jadi apa yang terjadi kalau kita tolak Nur Muhammad, kita tolak wahdatul wujud? Jadi dia firman kun pada siapa? Tetap pada diri dia, pasal tak ada lain wujud. Cuma sedikit diri dia. Itu yang kita kata maha halus tu. Sedikit diri dia tu yang maha halus tu. Itu yang menjadi ciptaan semua, termasuk ruang dan masa. Yang sedikit tu, yang maha halus lagi meliputi tu, itu yang menjadi ciptaan. Macam satu helai rambut, sedikit diri dia menjadi ciptaan. Itu yang dia kata yang maha halus lagi meliputi, yang sedikit. Okey, kita balik semula ni. Wahdatul wujud mengatakan sedikit ke separuh ke semua? Alhamdulillah. Nur Muhammad mengatakan semua, separuh ke sedikit? Separuh. Fahaman yang ketiga dipanggil Zatiyah. Zatiyah punya fahaman ke semua, separuh ke sedikit? Sedikit yang dalam Al-Quran dipanggil apa ya? Yang maha halus. Halus meliputi, halus. Nampak ya tiga perbezaannya, ya? Faham ya ini? Saya mau naik lagi, faham ya? Okey. Jadi wahdatul wujud dulu. Allah dia firman kun, semua diri Allah menjadi ciptaan. Maka Allah tu ciptaan, ciptaan itu Allah. Maka Bu Amka ada menulis dalam buku dia, Allah menjelma menjadi kesemua ciptaan. Karena itu mereka berkata satu dalam ramai, ramai dalam satu. Hindu punya ahli sufi pun pakai ini. Dia wahdatul wujud juga Hindu wahdatul wujud juga. Bu Amka menulis juga, Allah itu hakikat alam. Tidak ada di sana perbezaan di antara wujud yang kadim yang digelari Khalik itu dengan wujud yang baru yang dinamai makhluk. Allah itu ciptaan, ciptaan itu Allah, tak ada beza, tak ada perbezaan. Walaupun wujud yang tidak membezakan di antara manusia dengan Allah. Semua manusia tu, semua tu ciptaan atau semua tu alam adalah Allah. Allah tu alam, alam tu Allah. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Dan tengok tulisan dia, tengok tulisan dia tu, kan?
Aku A besar, K besar, D besar. Ciptaan A kecil, K kecil, dia kecil, D kecil. Tengok dia berkata pada Saidina Ali. Al-Sustrani meriwayatkan bahawa satu ketika Ibnu Sabah pergi kepada Saidina Ali Abu Talib radhiyallahu anhu dan berkata, engkau I besar, I kecil. Nampak tu, nampak permainan dia. I besar siapa? Kedai kopi. I besar apa ya? Allah. I kecil ciptaan. Ali lah di sini, Ali. Jadi engkau Ali adalah Tuhan. Wah, marah Ali tu. Engkau adalah Tuhan. Ali menghalau dia ke Madain. Menghalau dia. Bila Ibnu Sabah tak ada, dia punya murid-murid datang. Engkaulah dia, I kecil dan D besar. Engkau siapa? I kecil siapa? D besar siapa? Engkaulah Allah. Maka Ali marah. Dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dengan dibakar sampai mati. Jangan main-main lah. Ali besar dibakar sampai mati. Wahdatul wujud. Tapi manusia ni tak jumpa ini, sewenang-wenang mengikut fahaman wahdatul wujud. Tidak dibuat kajian. Ini dalam sirah Islam ada, ditulis Profesor Salabi. Dan ini fahaman wahdatul wujud. Dia kata bila dia sudah fana dan tidak sedarkan diri dia, dia bisa menjadi Tuhan. Dia fana, lepas tu dia bakar. Bakar mana? Kekal. Kan? Dia dah fana, dia jadi bakar. Bakar mana? Kekal. Fana fillah, bakar billah. Dia dah jadi Allah. Besi panas sudah jadi api. Tidak beza besi panas dengan api. Dia sudah fana, dia sudah jadi Tuhan. Dia ada beza manusia dan Allah. Sudah jadi Tuhan. Sudah itu, kerana sudah jadi Tuhan, woi, syariah dah tak terpakai. Enggak mau salat. Salat macam mana? Aku nak salat dengan siapa? Aku Tuhan. Kan? Enggak mau puasa. Enggak mau puasa. Tapi makan. Makan. Ya. Tak nak buat semua. Dia kata beban syariah tertanggal daripada dia. Dia tidak pakai lagi. Dia sudah jadi Tuhan. Kuda jadi Tuhan. Hai, dia boge, Tuhan boge. Dia bermisai, Tuhan bermisai. Kucing dia kucing Tuhan. Mak dia mak Tuhan. Oh, yang main-main. Tapi yang lebih merana kalau isteri kita jadi Tuhan. Bang, masak nasi. Baik Tuhan. Itu pasal dikatakan dalam kemabukan. Itu yang Mansur Halat berkata, akulah yang maha benar, ana al-haq. Bukan ana al-haq, ana al-haq, akulah yang maha benar. Dia dalam kemabukan dia kata. Syekh Siti Jenar, tak ada dalam jubahku melainkan Allah. Dan lain berkata, maha sucinya aku. Hebat. Dikatakan dalam kemabukan dia jadi Allah. Jadi dia tak tahu apa dia cakap. Ada Rasulullah buat begitu? Tak ada. Ada sahabat 4 buat begitu? Tak ada. Itu mana ada? Pasal itu wahdatul wujud ditolak, tidak diterima, kan? Dan kita tengok
Ketika itulah jadilah dia yang maha hak, yang maha suci dan maha tinggi. Beda fana dan baka. Golongan pembaruan pula berpendapat syariah tidak fungsi lagi pada dia. Dia sudah jadi Tuhan. Tak boleh. Sudah difatwakan di Malaysia, fahaman ini sesat. Sesat. Ditolak. Nur Muhammad. Sebelum Allah firman kun, separuh dari roh atau nur Allah menjadi separuh roh atau nur Muhammad. Paling senang kata-kata separuh Allah menjadi separuh Muhammad. Senang. Allah sebelum dia firman kun, separuh diri dia menjadi separuh Muhammad. Selepas itu, maka apabila Allah berfirman kun, ditujukan kepada roh atau nur Muhammad yang separuh Muhammad. Disitulah terjadi cipta. Jadi bila firman kun kepada Muhammad, separuh Muhammad, dari Muhammad inilah terjadi ciptaan. Maka roh atau nur Muhammad adalah unsur ataupun hakikat kesemua ciptaan. Jadi kita jadi ciptaan daripada separuh Muhammad itu. Tak betul Dr. Yusof Kadawi fatwa. Tidak ada dalil, tidak sabit, tidak betul, tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Tidak ada. Lagi jahat dia kata Allah tu adalah Muhammad tanpa M, Ahad. Ini lagi jahat. Pun fatwa sesat, tak boleh pakai. Kalau kalian masuk tarikat ada fahaman ini, atau yang mengajak ini, lari, jangan dekat. Rasulullah pun tidak berkata macam begini, sahabat keempat pun tidak kata macam begini. Jangan kita ikut. Tapi kita tengok tentang daripada sudut sains. Dipanggil Big Bang Theory ataupun ledakan besar. Bila Allah berfirman kun, sedikit dirinya, God particle, sedikit diri dia, lebih kecil daripada atom, lebih kecil dari sebiji pasir atau atom, kecil, yang dipanggil Higgs boson. Ini kecil ni, yang dipanggil Higgs boson, meletup, ledakan meletup terus menjadi padang Higgs. Dan dengan padang Higgs ni terjadi semua ciptaan. Jadi kalau dari segi Big Bang Theory sedikit saja, lebih kecil daripada atom. Itu yang diri dia sedikit tu yang meletup menjadi kesemua ciptaan. Ini teori ledakan besar. Sedikit diri dia, 12 bilion tahun dulu Big Bang. Maka sedikit diri dia tu meletup menjadi semua ciptaan, sedikit atom. Tapi dari tasawuf pandangan yang maha halus, sedikit tu yang maha halus, bila Allah firman kun, maka sedikit diri dia tu menjadi seperti sebuah lubang yang tak tembus, macam satu depression, satu depression apa ya? Satu tekanan gitulah, kosong. Dan itu kecil aja, kan? Sebuah lubang yang tak tembus. Ini yang dikatakan yang maha halus, sedikit saja. Diri dia sedikit tu, lubang yang tidak tembus tu maha halus. Dan ini lubang bercahaya, berwajah, kan? Suratu Nur, aku ibarat nur langit dan bumi, lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada cahaya. Mana ini sedikit ni, bila firman kun, sedikit, bekas, sedikit diri dia menjadi bekas, dan bekas ni bercahaya, berwajah. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dan ini wajah yang dipanggil zat. Ini wajah yang kecil ini, atau yang maha halus ini,
yang dipanggil zat. Okey, panggil zat. Maka Rasulullah berkata, engkaulah zat yang mendahulukan. Jadi kalau kita tengok macam begini ya, mulanya enggak ada apa-apa, belakang ada macam tekanan sikit, ya, tekanan sikit di sini, tekanan, tekanan sikit ya. Dari tekanan ni bercahaya, itu dipanggil wajah. Cahaya ini yang dipanggil zat. Dia dalam, ya, macam kita tengok gini, ini lagi bagus lah. Jadi dia firman kun, diri dia macam ada lubang yang tidak tembus, atau kita bekas, dan bekas ni bercahaya, cahaya. Ya. Itu cahayalah yang dipanggil zat. Yang bercahaya itu kita panggil zat. Macam kamu tengok kopi ni, nampak tak dalam ada kopi, nampak tak? Begitulah. Jadi ini lubang yang tidak tembus di dalam diri Allah tu, satu lubang yang tidak tembus, dan di sini dalam itu yang bercahaya hitam ni, sini bercahaya kuning, itu hitam, itu yang bercahaya kuning kita panggil zat. Faham? Zat dah? Zat. Dan inilah zat awal ciptaan. Okey, awal ciptaan. Jadi diri yang maha halus tu, ini di dalam tu ada cahaya. Cahaya itulah dipanggil zat. Jadi bekas atau lubang itu yang maha halus, kan? Jadi kalau contohnya ya, ini badan saya ya, badan yang seksi ni, belakang sedikit je di sebelah sini nih, ditekan ada lubangnya dan bercahaya. Inilah unsur kita semua dalam sini. Ya, mungkin untuk saya sini ujung ini, mana bolehlah sedikit diri yang halus. Ini semua saya besar, ini yang halus ini yang menjadi seperti bobola, lubang yang tidak tembus, dalamnya ada cahaya. Itu cahaya yang dipanggil zat. Faham? Ya, semoga anda faham lah ya. Ya, okey. Jadi inilah awal permulaan ciptaan yang awal, zat. Yang maha halus tu dia bukan ciptaan, dia sebagian Allah. Tapi di dalam dia itu sudah terzahir menjadi zat. Jadi zat terzahir daripada yang maha halus dalam tu, kan? Jadi dia macam berbola, dalam itu menjadi warna bercahaya, itu yang dikata zat. Okey. Dan zat inilah awal ciptaan. Jadi ciptaan yang awal adalah zat. Jadi Allah dia firman kun, sedikit diri dia yang halus itu berwajah, dan ini yang dipanggil zat. Inilah awal ciptaan. Kepada segala sesuatunya diberikan awal. Jadi yang awal ciptaan adalah zat. Okey. Dari zat ini terjadi ke semua ciptaan yang lain, termasuk ruang dan makhluk. Daripada zat ini.
Okay. Lagi sekali dia beri step. Diri Allah tu sebesar-besarnya, tapi yang sedikit yang halus tu, sedikit diri yang halus itu menjadi berbola begitu. Dalam diri dia menjadi seperti berbola, lubang yang tidak tembus. Dan dalam berbola itu ada cahaya. Cahaya itu yang dipanggil zat. Wajah itu atau cahaya yang dipanggil, diberi nama zat. Dan zat itu adalah awal ciptaan. Awal ciptaan. Macam mana saya mau ni ya, lebih senang. Tengok cawan ini ya, cawan. Ya. Cuba imajinasikan dia. Sebenarnya ini tak ada lubang. Ini penuh, semua gelas ya. Ini semua gelas dalam ya, gelas. Ya. Imajinasikan ini semua gelas. Ya. Maka gelas ini dia menzahirkan diri dia menjadi ruang. Ruang. Sama yang kita tengok ni. Ini semua plastik. Bahkan plastik yang di dalam menzahirkan diri dia menjadi air. Air. Faham? Ya. Jadi kalau kita katakan plastik ini yang dalam ini juga plastik sudah terzahir menjadi air. Ya. Jadi plastik ini terzahir di dalamnya menjadi air. Jadi kita kalau melihat di sini, permulaan ini semua plastik, tapi sudah bertukar menjadi air. Begitu juga semua ini diri Allah. Tapi sedikit tu, yang sedikit itu dalam itu menjadi zat, berubah menjadi zat. Ini plastik semua bertukar menjadi air. Semua diri Allah yang sedikit itu semua diri dia, tapi yang di dalam bertukar menjadi zat, menjadi zat. Ya. Jadi yang maha halus tu terzahir menjadi zat. Plastik ini terzahir menjadi air di dalamnya. Kalau tidak semua plastik, 100% plastik. Faham saya cakap ini? Faham tak? Bagus, alhamdulillah. Takut kamu tak faham, saya pun bingung. Okey, lagi sekali ya. Jadi kalau kita tahu semua ini plastik, tapi yang dalam plastik menzahir diri dia menjadi air. Begitu juga diri Allah yang halus itu. Yang halus itu, bukan semua diri Allah, yang halus itu, dalamnya yang maha halus itu terzahir cahaya, itu yang dipanggil zat. Faham? Jadi itu zat terzahir daripada mana? Daripada maha. Itu yang saya tahu. Faham ya? Air ini terzahir daripada mana? Kalau saya beri contoh tadi, daripada mana? Plastik. Begitu juga kita ada yang maha halus, bahkan dalam dia, intinya dalamnya menjadi zat. Cahaya berwajah menjadi zat. Jadi zat itu terzahir daripada mana? Daripada mana? Yang maha halus. Mesti ingat ya, adakah zat itu terzahir daripada yang maha besar ke yang maha halus? Yang maha halus. Maka zat itu adalah awal ciptaan. Maka ciptaan yang lain datang daripada zat. Okey. Jadi saya tanya you,
Tengok ni ya. Mana dulu? Kaca dulu ke cawan dulu? Kaca. Betul tak? Bahkan kaca menjadi cawan. Faham? Kaca menjadi cawan. Untuk ada cawan mesti ada apa? Mana dulu, kaca ke cawan? Jadi untuk ada kaca, apa yang wajib? Untuk ada cawan, apa yang wajib wujud? Untuk menjadi botol ni, apa yang wajib wujud? Ini yang dikata wajibul wujud. Faham? Ya? Wajibul wujud. Untuk ada sandal cepet, dah, mesti ada apa? Karet. Jadi karet tu wajibul wujud untuk sandal cepet. Plastik wajibul wujud untuk botol ini. Kaca wajibul wujud untuk cawan ini. Kayu wajibul wujud untuk meja ini. Ciptaan terzahir daripada mana? Saya dah beritahu dia. Daripada mana? Daripada zat. Zat yang sedikit tu. Semua ciptaan terzahir daripada zat itu. Jadi zat wajibul wujud ke ciptaan wajibul wujud? Zat wajibul wujud. Jadi kita tengok ni, wajibul wujud telah pun sabit dengan bukti yang yakin, yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun, bahawa kewujudan semua ini yang dipanggil mungkin wujud, bersandar pada zat yang wajibul wujud. Jadi kita tengok bila firman kun, sedikit yang maha halus tu terzahir bercahaya, ini yang dipanggil zat, ya. Dari zat ini menjadi ciptaan, ya. Jadi daripada zat menjadi ciptaan. Siapa dulu? Zat dulu ke ciptaan dulu? Zat dulu. Jadi yang wajibul wujud ciptaan ke zat? Ciptaan. Zat ke ciptaan yang wajibul wujud? Zat. Dan ditengok ini, es dalam lautan. Nampak ya, es. Untuk ada es mesti ada apa ya? Mana dulu? Mana wajibul wujud? Faham ya? Untuk ada ciptaan mesti ada apa? Mana yang wujud dulu? Jangan pusing ya. Kalau pusing, awas kamu ya. Saya mau test nanti ya. Okey. Jadi kamu lihat dia di sini ya. Ais yang kamu lihat ni terzahir daripada apa? Nampak saya gunakan perkataan terzahir. Es ini terzahir daripada apa? Terzahir. Bila es terzahir, bila air terzahir menjadi es, bercerai tak es dengan air? Bercerai ke tidak? Maka air itu tersembunyi dalam es. Betul tak? Tengok ini ya. Bila kaca terzahir menjadi cawan, ya, bila kaca terzahir menjadi cawan, bercerai tak cawan dengan kaca? Ya. Maka kamu lihat kaca itu tersembunyi di sebalik rupa cawan. Betul tak? Ya. Jadi dia menjadi batin, zahir. Zahir itu cawan, batinnya kaca. Zahirnya es, batinnya air. Faham tak zahir dan batin? Faham tak? Jadi kita terzahir dari apa? Daripada zat. Bila terzahir daripada zat, bercerai tak zat dengan kita? Dia tersembunyi di sebalik penzahirannya.
Yang saya mau sedikit lagi terangkan, untuk kita melihat es ya. Untuk kita mau melihat air, kita mesti nafikan apa ya? Es itu. Selagi kamu tidak nafikan itu es, kamu tidak nampak airnya. Jadi dua orang yang terbengkalai di pulau air batu, satu mati dahaga, satu tidak mati. Kerana yang mati dahaga, dia tidak nampak di sebalik di ais itu, dia tidak nampak adalah apa? Air. Selagi itu dari segi pandangan sufi, kita mesti nafikan sifat itu. Bila kita nafikan sifat cawan ini, kita nampak apa ya? Kaca. Bila kita nafikan sifat botol, kita nampak apa ya? Bila kamu nafikan sifat ciptaan, kamu nampak apa ya? Zat. Kamu mesti nafikan. Kalau kamu tidak nafikan, kamu nampak sifat tu, kamu buta. Mata kamu belum tajam. Kan? Bila kamu nafikan, baru kamu punya mata sudah tajam. Saya tanya, nampak tak kaca sini? Nampak tak plastik sini? 100% plastik tak? 100% kaca tak? Mana ada cawan, mana ada botol? Plastik dalam rupa botol, cawan dalam kaca dalam rupa gelas, dalam rupa zat, dalam rupa ciptaan. Faham? Bercerai tak zat dengan ciptaannya? Bercerai enggak? Tak. Betul lah? Jangan pusing ya. Jadi kita sudah lebih kurang sudah tahu sedikit tentang ilmu yang yakin. Di sebalik bentuk cawan ini adalah kaca. Kaca dan bentuk cawan. Di sebalik bentuk botol ini adalah plastik. Plastik dan bentuk botol. Di sebalik bentuk meja ini adalah kayu. Di sebalik bentuk ciptaan adalah apa? Ada apa? Betul? Benar? Inilah dikatakan ilmu yang yakin. Saya tes ya. Saya tes. Di sebalik tembok ini apa ya? Benar? Betul tak? Kenapa mesti ada zat? Kenapa? Wajibul wujud. Kalau enggak ada plastik bisa ada botol, bisa ada botol. Kalau enggak ada kaca bisa ada cawan. Kalau enggak ada zat bisa ada ciptaan. Wajibul wujud. Di sebalik tembok ini ada apa ya? Di sebalik lantai ini itu dia dengan ilmu yang yakin. Nampak tu? Maka mata hati kamu sudah jadi tajam. Kalau orang baru masuk, saya tanya, apa di sebalik tembok ini? Oh, banyak batu merah Ustaz. Batu-batu. Ambil batu balik. Kamu sudah ada ilmu yang yakin. Ya. Jadi benar tak dia berkata, di mana kamu memandang, di situ aku ada. Betul tak? Apa ada? Zat dia. Dan zat dia.
Okey, jadi itulah zahir dan batin, zahir dan batin. Kamu tengok ni. Ini dipanggil belanga, betul tak belanga? Saya ni pun belanga ya. Dia panggil apa ni? Belanga ya. Kamu tengok batinnya tanah liat, betul tak? Zahir dia pun tanah liat, betul tak? Tapi dalam bentuk belanga. Ya. Jadi tanah liat itu zahir dan batin, nampak? Nampak tak? Belanga itu adalah tanah liat berupa belanga. Dalam pun tanah liat juga, zahir dan batin. Kita juga zat berupa kita yang zahir ini. Di sebalik kita pun zat. Itu pun zat yang terzahir menjadi tembok ini, di sebalik itu pun zat, tidak bercerai. Zat dengan ciptaan dia tidak bercerai. Kaca dengan cawan ini tidak bercerai. Plastik dengan botol ini tidak bercerai. Kayu dengan meja ini. Faham tak? Jadi betul, di mana kamu memandang, di sebalik ini semua ada apa? Meliputi tak? Itu yang dikata meliputi semua. Sesungguhnya dia maha meliputi semua. Kamu tengok ini, zahir itu es, batin itu air, kan? Jadi kamu tengok seluruh itu adalah sebenarnya adalah ais, betul tak? Kamu pegang ujung pun ais tu ada dalamnya air. Bawah ini kamu pegang sini, cawan ni ujungnya pun kaca, sini pun kaca, sini pun kaca, seluruhnya kaca, meliputi, betul tak? Plastik meliputi semua, zat meliputi, termasuk ruang ni, ruang kosong ni pun zat dan berupa ruang. Okey, faham ini? Faham? Saya harap faham, insyaAllah. Tak faham nanti kita boleh repeat lagi, insyaAllah. Jadi ini terjadi daripada apa ya? Kaca mana yang awal? Cawan ke kaca? Bila kamu pecahkan, apa yang tinggal? Apa yang akhir? Awal kaca, akhir kaca, betul tak? Kamu ambil gunting, kau gunting, yang akhir tinggal apa? Awal plastik, akhir plastik. Manusia juga, bila manusia binasa, yang tinggal apa? Zat. Semua ini habis, yang tinggal zat. Bila kamu nafikan, tinggal zat, ya? Jadi yang akhir itu adalah zat. Kalau zat yang mengakhirkan, dialah yang akhir, ya? Tengok ni, air menjadi air batu atau es, dan belakang es menjadi balik air. Ciptaan juga awal daripada zat, akhir kepada zat. Allah berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa melainkan zatnya. Okey, faham tentang ini? Jadi ini ilmu yang yakin. Di sebalik semua ini ada apa ya? Lagi sekali, di sebalik semua ini ada apa ya? Itulah mata hati kamu sudah tajam. Sudah tajam. Ketahuilah bahawa maujud yang paling terang dan nyata ialah Allah SWT, dan ini mendaki kepada makrifatullah. Di sebalik semua ini ada apa? Zat datang daripada mana? Daripada mana? Yang maha halus tu. Yang maha halus menyerupa zat. Zat menyerupa ciptaan.
Jadi menerusi zat yang maha halus melihat, dan menerusi ciptaan zat melihat. Tengok dia berlapis, dia macam mirror apa? Cermin sehala. Dari sana Allah boleh lihat kita. Kita tak boleh lihat dia. Dia melihat menerusi yang maha halus, kan? Dia melihat. Kita tidak dapat lihat. Itu pasal bila kita tengok ini, di sebalik ini zat, dan di sebalik zat adalah yang maha halus, dia melihat kita menerusi zat dia yang meliputi itu. Itu pasal Imam berkata dialah maujud yang paling terang dan nyata. Betul tak? Di sebalik semua ini apa? Terang dan nyata. Zat terang dan nyata, kan? Tapi ini mendaki makrifatullah. Jadi kalau kita tengok di sini sifat hakikat makrifat, Profesor Abu Wahab Daud berkata setiap penzahiran ini, setiap rupa ni, penzahiran rupa, kan? Setiap penzahiran menjadi rupa atau manifestasi atau sifat-sifat tertentu. Penzahiran kaca ini menjadi cawan, sifat tertentu. Penzahiran plastik ini menjadi botol. Penzahiran kayu ini menjadi meja, sifat tertentu. Penzahiran zat menjadi apa? Ciptaan. Sudah. Jadi kita tengok di sini, maka hakikat, segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan dari satu hakikat agung, yaitu hakikat zatullah. Jadi sifatnya apa ya? Sifat cawan. Hakikatnya apa ya? Kaca. Okey. Sifatnya apa ya? Hakikatnya, sifatnya apa ni? Hakikatnya, sifatnya apa ya? Manusia. Hakikatnya, tengok sifat ini semua ni. Hakikatnya apa ya? Sifat hakikat, ya. Jadi itu kita tengok hakikat segala sesuatu itu semua daripada zatullah azza wa jalla. Dan mengikut Profesor Abu Bakar Aceh, daripada hakikat kita boleh masuk kepada makrifat. Tengok di sini, ya. Nampak selipak apa tu, selipak cepet, sandal cepet, nampak tu? Sandal cepet kan, ya. Nampak tak? Sandal cepet sama meja, ya. Sandal cepet hakikatnya apa, ya? Karet. Dan meja hakikatnya apa, ya? Semua datang daripada apa, ya? Pokok. Jadi sifat, hakikat, makrifat. Faham tak? Tengok lagi, ya, ini. S itu sifat. Hakikatnya apa, ya? Makrifatnya lautan, ya. Ini sifatnya apa, ya? Hakikatnya kaca, ya, kaca. Sifatnya cawan atau gelas. Hakikatnya kaca, ya. Makrifatnya nanti, makrifatnya pasir hijau ke pasir hitam? Pasir apa, ya? Wah, tahu, ya. Pasir putih, ya. Kau cakap hijau, hitam, salah. Jadi sifat, hakikat, makrifat. Di sebalik semua ini apa, ya? Hakikatnya apa, ya? Di sebalik hakikat itu apa, ya? Ya, halus. Sifat, hakikat, makrifat. Jadi kita tengok di sini, tengok, ya. Sifat atau rupa itu ciptaan. Hakikatnya zat. Di sebalik itu zat, dan di sebalik zat itu yang maha halus. Tengok ini. Sifatnya apa, ya? Hakikat, hakikat, benang, benang, benang. Makrifat,
Kapas. Okay. Itulah penglihatan kamu sudah tajam. Betul tak? Di sebalik semua ini ada apa? Di sebalik zat apa? Yang maha halus. Mata kamu sudah tajam, sudah lain. Faham? Mata hati kamu sudah tajam. Tengok firman ini. Kita Rasulullah panah. Dalam perang Uhud dia panah. Banyak kaum Quraisy mati. Maka kaum Quraisy berkata, kamu Nabi dihantar pada kami, kamu membunuh kami. Wah Rasulullah, apa kau bergigil? Turun firman Allah, ya Muhammad, bukan kau yang membunuh, yang membunuh aku. Yang membunuh aku. Kita nampak siapa yang panah? Bukan, kita nampak siapa yang panah? Siapa yang panah? Rasulullah ke siapa? Rasulullah yang panah. Itu sifat ke hakikat? Di sebalik Rasulullah tu siapa yang memanah? Di sebalik zat itu siapa? Orang halus. Itu maksudnya dia, aku yang bunuh, bukan kau. Faham ya? Jadi kita tu, dengan itu kamu sudah dapat melihat kebenaran. Terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Pada semua itu dengan jelasnya laksana mata memandang yang tidak diragui tau. Laksana mata memandang tanpa diragui. Dia tengok saya test dia. Di sebalik semua ini ada apa ya? Ada ragu tak? Tak ada ragu. Steady ya. Kan? Dan di sebalik zat ada apa ya? Maha halus. Ada keraguan? Inilah ilmu yang yakin. Dengan itu mata kita menjadi tajam dan kita lihat kebenaran. Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Pengenalan. Jadi bila kita sudah faham ini, di sebalik tembok ini adalah zat, betul tak? Di sebalik zat itu yang maha. Jadi dia melihat melalui zat itu seperti cermin sahala. Dia melihatlah. Jadi dengan yang maha halus itu dia melihat apa yang berlaku sini. Saya tanya ya, kita tutup lampu, bahkan kita minum arak, dia tahu enggak? Macam mana dia tahu? Apa dia? Botol. Di sebalik botol itu ada apa? Di sebalik zat ada apa? Lagi saya botol apa dia? Araknya lagi apa dah? Lagi ruang ni pun ciptaan. Kan? Selain dari itu apa lagi ada? Rendeng sembahyang. Diri kita lupa ni. Dia dengan saya minum ni kan. Dia jadi kita punya pengkhianat belakang hari. Dia bisa berkata, bisa tak diri ini berkata, ya saya minum, bisa enggak? Di sebaliknya ada apa ya? Faham ya? Jadi boleh kita sembunyi? Tak boleh. Itu kadang-kadang kita teringat dosa yang kita buat dan dia melihat dengan jelas, itu buat kita nangis. Dan kadang-kadang kita jalan, sekali kita terpandang ni, dia sedang memerhati kita lah. Itu yang terduduk lah. Betul tak dia tengah melihat kita sekarang ni? Betul tak? Betul tak? Dan tahu tak dia melihat kita? Tahu tak? Kita tahu tak dia melihat kita? Tahu ke tidak? Kita tahu dia melihat kita, dan kita tahu dia sedang melihat kita. Ini peringkat ihsan.
Rasulullah berkata, hendaklah kau beribadah pada Allah seperti seolah-olah kau melihat Allah atau Allah melihat kamu. Betul tak? Ini dia. Orang tarikat mau capai ihsan, dia pakai rabitah. Dia salat, dia ingat guru dia. Guru dia salat, ingat guru dia. Guru dia naik sampai ke Rasulullah. Kerana Rasulullah Mi'raj berjumpa Allah. Jadi seolah-olah dia salat menghadap Allah SWT. Tak betul. Ini itu Syah Waliullah berkata, orang makrifatlah yang dalam peringkat ihsan. Di sebalik semua ini ada apa ya? Di sebalik zat ada apa ya? Ya. Jadi dinding ini apa? Sifat ke hakikat? Apa hakikat di sebalik dinding ini? Di sebalik hakikat itu apa? Itu hakikat ke marifat? Apa dia marifat itu? Yang maha halus. Jadi dia bisa melihat kita enggak? Kamu tahu enggak? Dengan ilmu yang yakin. Kita tak boleh lari. Tak ada tempat kita boleh lari. Semua zat dia meliputi, dan di sebaliknya adalah yang maha halus. Ya. Jadi kamu lihat ni, maka Allah berkehendak untuk memilih seorang hamba-Nya, maka dia lenyapkan dan batin cahaya, dia lengkapkan cahaya makrifat, dibukakan bagi pintu hidayat, dimuliakan dengan sifat kesedaran, dikejutkan dengan 8 orang-orang yang lalai. Kan? Dulu kamu dalam keadaan tidur, sudah dibangunkan ya. Dan kita tengok juga, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang mereka telah ketahui, dan berkata, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang menyaksikan ini. Sekarang kita tengok kebenaran dia ya. Kita tengok kebenaran dia. Di sebalik semua ciptaan ni, termasuk ruang dan masa, apa dia? Dengar saya cakap ni, dengar betul-betul. Ke semua ciptaan ini, ke semua, termasuk ruang dan masa, kan? Di sebaliknya apa ya? Betul? Dan di sebalik zat itu apa ya? Kamu tengok di sini. Ke semua ciptaan ini termasuk ruang dan masa. Betul tak? Semua ini dalam yang maha halus, ataupun penzahiran yang maha halus. Betul tak? Betul tak? Maha halus besar ke kecil? Ya, bagi kita besar. Bagi kita besar. Bagi Allah, ya. Kalau ini semua adalah bagi Allah halus saja. Nampak tak Allah maha besar, maha tinggi, maha luas? Faham ya? Kebenaran pertama kita jumpa, kebenaran pertama, ya. Semua ini jadikan satu, hanya halus saja bagi Allah, satu yang halus. Berarti Allah maha besar tak? Maha tinggi tak? Maha luas tak? Dan kita tengok, wah, kita lagi baik daripada Allah. Halus saja. Ya. Jadi maha besar, maha tinggi, maha halus. Tengok. Maha halus ni sedikit ni yang maha halus, kan? Diriwayatkan Ibnu Abbas, langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanya ada sebesar sebiji sawi, kan?
halus ya. Tentu tak dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Faham tak? Boleh terima ini tak? Ya, satu kebenaran. Kedua, kalau di sebalik yang ada ini ada apa? Ada apa? Zat, di sebalik zat ada apa? Tentu tak dia melihat kita? Tentu tak? Kalau dalam hati kamu mengata saya, wah, ustaz hidungnya ditabrak oleh lori hidungnya. Allah dengar tak? Macam mana dia dengar ya? Macam mana dia dengar? Dalam hati kita kata, macam mana dia dengar dalam hati kita? Ada apa ya? Dan di sebalik zat ada apa ya? Jangan main-main ya. Cakap baik-baik ya. Mesti mau cakap ustaz handsome habis. Jadi dia mendengar, melihat, mengawasi, mengetahui. Satu daun jatuh dalam kegelapan, dia tahu tak? Macam mana dia tahu? Zat yang di sebalik ruang, di sebalik daun, pokok dan sebagainya, dia tahu. Tu Allah sentiasa meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Tengok, bila dikata Allah tu maha halus, bukan dikatakan Allah itu zat dia atau sedikit diri dia tu yang menjadi maha halus. Sedikit, bukan semua Allah tu maha halus. Kalau dia semua tu maha halus, mampus kau. Betul tak? Tak boleh. Itu sedikit pun kita cakap sudah besar ya. Itu sedikit merangkumi ni semua ni kan. Macam mana kita membunuh sedikit tu? Itu yang halus tu, sedikit tu. Jadi bila kata Allah meliputi, itu yang zat dia yang meliputi, sebalik itu yang maha halus. Demi zat yang menguasai diriku, zat Allah berada di mana-mana dan dia mengisi segala ruang. Tak boleh lari. Okey, tengok ni contoh. Yang merah tu ciptaan, yang hijau tu zat, di sebaliknya yang maha halus. Jadi zat itu seperti itu cermin sehala. Jadi kita boleh melihat orang di sana. Jadi orang yang di dalam tu seperti ciptaan, zat tu cermin sehala. Allah melihat menerusi cermin sehala itu. Sesungguh dia maha melihat, mengetahui, mendengar, mengawasi, mengetahui segala isi hati. Tiada selai daun jatuh tanpa pengetahuannya ya. Zat Allah meliputi segala-gala, walaupun hamba meliputi. Dengan itu dia berkuasa di atas segala sesuatu, benar tak? Ya? Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka bila dia firman kun, jadilah kamu kera, maka jadilah kamu kera kan? Tengok dia kan? Ya. Dikatakan jangan kamu bekerja waktu hari Sabtu. Dia bekerja, maka Allah berfirman jadilah kamu kera. Jadi tak kera? Macam mana boleh jadi kera? Di sebalik Yahudi ni ada zat. Nampak? Tengok muka Yahudi tu dengan muka kera sama tak? Sama. Jadilah kamu unta betina. Daripada batu ini boleh jadi unta betina. Macam mana bisa menjadi unta boleh keluar dari batu ni? Macam mana bisa? Ada zat dia. Begitu juga Nabi Musa membelah laut. Dia ketuk laut terbuka. Macam mana laut tu boleh terbuka? Ada apa ya? Zat di kayu, di tongkatnya, atau zat di air? Air. Okey. Jadi insya-Allah bila kamu sudah faham impaknya akan datang pada kalian
nanti kalian akan nangis, air mata akan nangis bila sedar. Itu kita mau cari tu kesedaran itu, ya. Jadi kerana di sebalik sifat tu hakikat makrifat, sifat ciptaan hakikat zat makrifat yang maha halus. Dan Allah jugalah yang memiliki timur dan barat, maka kemana kamu memandang, di situ ada zat dia. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kami lebih dekat dari urat nyawa kamu. Maka dengan dia terangkatlah tutup yang menutupkan mata kamu, dan kamu melihat kebenaran. Tengok ni, laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Di sebalik semua ni apa ya? Tengok, jelas laksana mata memandang tidak diragui. Kalau orang baru masuk, ini yang benar ni, ini betul tak betul, ada zat. Tapi kita punya fahaman lain, kita pandang dengan mata hati kita lain. Jadi ahli sufi dengan ahli syariah lain, kan? You tengok, ada dengar satu cerita satu budak disuruh gurunya potong ayam ini tempat yang tak ada orang. Maka dia balik, dia kan tak bisa. Kenapa? Di mana pun ada Tuhan. Tak boleh. Bezanya, inilah pandangan ahli sufi kita. Tidak sama dengan syariah, tidak sama. Kita sentiasa sedar Allah melihat kita, sentiasa kita jaga diri kita, sentiasa mata kita sudah tajam. Okey, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Sudah kamu lihat kebenaran? Benar enggak tak benar? Betul dia maha besar, maha tinggi, maha luas? Benar dia melihat, mendengar, mengawasi, mengetahui? Benar dia tahu apa juga terjadi, dia tahu, betul tak? Jadi ini yang kita sudah faham, tidak sama tu. Jadi ahli sufi ada 4 perkara: ilmu yang yakin, mata hati yang tajam, dan melihat kebenaran, dan menangis dia dalam tawaduk atau dalam keinsafan. Ini 4 kita mesti ada. Kalau tak sekarang, akan terjadi di hari muka, di mana bila sedar kita nangis, sedar kita nangis. Kita sudah masuk apa tu, gembing kelab. Masuk gembing kelab. Okey, kita berhenti ni, kita sambung lagi insya-Allah pas ini.